Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Al-Mukhtasar Al-Latif yang membincangkan tentang fiqh ibadah. Fiqh ibadah menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, karangan Al-Imam Al-Allamah Abdullah bin Abdul Rahman Bafadal Al-Hadrami, wafat pada tahun 918 Hijrah, rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. So apa? 32. Al-awqatus. Okey, kita muka surat 32. Al-awqatul lati tuhramu fiha as-salah. Ataupun al-awqatul lati tahrumu fiha as-salah. Baca gitu Itu bagi silap tu. Al-awqatul lati tahrumu fiha as-salah. As-salatu baca dengan as-salatu. Kalau bagi gitulah. Wa tahrumu as-salatu fi khamsati awqat. عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح، وعند الاستواء في غير يوم الجمعة حتى تزول، وعند الاصفرار حتى تغرب، وبعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب، ولا يحرم فيها ما له سبب في الحال كتحية المسجد والكسوف دون ركعتي الاستخارة. ويحرم ابتداء الصلاة بعد صعود الخطيب في الجمعة على المنبر غير التحية. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, katanya waktu yang diharamkan solat. Diharamkan mengerjakan solat pada 5 waktu. Iaitu ketika terbit matahari sehingga tinggi dengan kadar sebatang tombak. Yang kedua, ketika istiwa, pembahagian 2 matahari selain hari Jumaat sehingga gelincir matahari, maksudnya masuk waktu zuhur. Ketiga, ketika langit kelihatan kekuning-kuningan sehingga terbenam matahari, maksudnya masuk waktu maghrib. Keempat, selepas melaksanakan solat subuh sehingga terbit matahari. Kelima, selepas melaksanakan solat asar sehingga terbenam matahari. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada waktu-waktu yang tidak boleh kita mengerjakan ibadat sembahyang di dalamnya. Walaupun pada asalnya ibadat sembahyang adalah suatu ibadat yang paling mulia, yang paling afdal, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal, wa'lamu anna khaira a'malikumus salah. Mungkin kena tahu sebaik-baik amalan kamu adalah sembahyang. Jadi sembahyang ni adalah amalan yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada hamba-Nya. Jadi kita sembahyang ni sebenarnya kita melakukan suatu amalan yang terbaik untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Namun di sana ada beberapa waktu yang tidak boleh kita sembahyang di dalamnya. Jadi bab yang kita nak bincang pada malam ni adalah berkenaan dengan waktu-waktu yang tidak boleh kita sembahyang di dalamnya. Dia ada berapa? Ada 5 waktu. Yang pertama sekali, apa yang disebut oleh pengarang kita adalah ketika matahari terbit sehingga tinggi matahari sekadar sebatang tombak. Maksudnya ketika matahari nak terbit, ketika matahari sedang terbit, waktu tak boleh kita sembahyang. Tak boleh kita sembahyang sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang. Matahari terbit, dia terbit di antara 2 tanduk syaitan. Jadi tidak boleh kita sembahyang ketika itu, Rasulullah larang.
Lepas tu boleh kita sembahyang tu bila boleh kita sembahyang? Sehingga matahari naik sekodar batang tombak. Ataupun kalau cakap kitab lama dia kata sekodar segaloh ataupun sebatang lembing. Kita tak tahu lembing-lembing tak ada rumah kita. Dulu tak apalah. Tombak-tombak tak ada rumah kita. Okey, dia dulu kalau lembing ni lebih kurang panjang dia sebatang lembing ataupun sebatang tombak tu lebih kurang panjang dia adalah sepanjang 7 hasta lebih kurang. 7 hasta lebih kurang dalam 10 kaki setengah lebih kurang gitulah. Jadi apabila kita tengok dengan mata kita tengok dengan mata kita bahawasanya matahari itu tinggi dah. Lebih kurang dah segala. Tengok dengan mata nampak pada zahir di sisi kita lebih kurang segala dah naik maka ketika tu habis dah waktu tahrim. Habis dah waktu tahrim. Dia waktu tahrim ni maksudnya dia tak ada lah ukuran berapa minit selepas daripada syuruk. Dia sebenarnya tak ada ukuran berapa minit lepas daripada syuruk. Cuma pihak Jabatan Mufti dia buat takwim kita ni tu, waktu tu saat ni tu, lepas daripada syuruk dia buat lebih kurang dalam berapa minit? 20 minit lebih kurang 20 minit. Tu untuk memudahkan kepada kita. Untuk memudahkan kepada kita sahaja. Tapi sebenarnya bukanlah siapa kita kena kira gitu sampai ke 20 minit, bukan. Jadi kalau kita tengok dah sampai 20 minit tapi kita tengok matahari naik tinggi dah. Nampak pada zahir di sisi aku lebih kurang dah segala dah. Segala dah tinggi mana segala? Segala dah tinggi mana? 10 kaki setengah dah tinggi mana? Jadi okey dah tu nampak pada pandangan mata kita. Maka boleh dah kita sembahyang. Okey, bukan mesti kata mesti 20 minit. Cuma hak yang buat 20 minit itu hak tu nak memudahkan untuk kita. Tapi bukanlah mesti kita kalau buat sebelum daripada tu dosa dah, tak semesti. Sebab Jabatan Mufti pun dia buat lagu tu dia basi banyak dah. Dia basi banyak dah. Faham kan maksud basi? Yang sebenarnya bukan 20 minit pun cuma dia basi banyak dah, dia basi banyak dah. Dan hamba pernah kita pernah duduk laut pagi, kita pergi candak sutong banyak kali, kita pergi candak sutong. Jadi siang pagi hari tu kita duduk laut lagi, kita tengok matahari daripada terbit sampai ke naik segala tu lebih kurang dalam 10 minit je, lebih kurang. Jadi kalau ikut apa hak yang ada dalam takwim ni tu, hak tu yang terbaik lah. Sebab basi banyak dah, jelas dah hak tu beres dah. Tapi bukanlah mesti kita kata kena ikut hak tu. Kalau buat sebelum tu dosa dak, bukan. Jadi kalau kita tengok dengan mata kepala kita nampak tinggi segala dah, boleh dah kita sembahyang. Tak ada masalah dah. Tu kita kena faham muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, yang pertama ketika matahari naik sehingga naik segala. Kita ada satu sembahyang yang dikenali dengan sembahyang sunat isyraq. Dia perkataan asyraqa ni makna terbit. Sembahyang sunat isyraq adalah sembahyang sunat terbit matahari. Itu maksud asalnya begitu. Cuma sebenarnya sembahyang sunat isyraq ni sembahyang benda sebenarnya. Okey, menurut pandangan ulama fiqh bahawasanya ataupun ulama fiqh berbeza pandangan sebenarnya. Adakah ada sembahyang yang dikenali dengan sembahyang sunat isyraq ataupun tidak ada? Sebahagian daripada ulama, dan ini pandangan majoriti ulama, di pandangan mu'tamad, pandangan yang difatwa dalam mazhab Imam Syafi'i, dia sembahyang sunat isyraq bukanlah sembahyang sunat yang suku, yang asing daripada sembahyang sunat duha. Maka sembahyang sunat isyraq adalah sembahyang sunat duha itu. Jadi isyraq dia panggil, duha dia panggil, awabin pun dia panggil. Dia bukan sembahyang asing. Namun di sana ada pandangan segelintir ulama, iaitu pandangan Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dan ada sebahagian daripada ulama yang sependapat dengan Imam Ghazali yang mengatakan bahawasanya sembahyang sunat isyraq ni lain daripada sembahyang sunat duha. Okey, kita kena faham asas dulu. Nanti kita akan kait benda yang kita nak bincang dengan benda yang berkabur ni dengan apa yang disebut dalam kitab lagi. Kita nak kait lagi. Ni kita nak faham asas dulu. Okey, yang ulang sekali lagi. Kita ada sebahagian daripada masyarakat kita, dia pernah dengar nama dan dia pernah sebut sembahyang sunat isyraq. Perkataan isyraq bahasa Arab. Sembahyang sunat yang dilakukan ketika terbit matahari. Soalannya, adakah sembahyang sunat isyraq itu adalah sembahyang sunat yang asing daripada sembahyang sunat duha, ataupun sembahyang tersebut adalah sembahyang yang sama dengan sunat duha? Di sini ulama berbeza pandangan. Okey, apabila berlaku perbezaan pandangan,
Yang pertama kita nak tengok mana pandangan majoriti ulama dan manakah pandangan mu'tamad. Kita nak tengok tu. Dia pandangan mu'tamad ni pandangan yang dipegang, yang difatwakan. Pandangan kebanyakan ulama bahawasanya sembahyang sunat isyraq bukanlah sembahyang sunat yang asing, bukan sembahyang sunat yang suku. Bukan ia sama dengan sembahyang sunat duha. Sembahyang sunat duha atas pandangan ini dia ada 3 nama. Sembahyang sunat duha, sembahyang sunat isyraq dan sembahyang sunat awabin. Sembahyang sunat awabin dia pun dipanggil juga. Cuma sembahyang sunat awabin tu dilakukan ketika sembahyang sunat duha kita buat ketika matahari tinggi sikit, baru dipanggil sembahyang sunat awabin. Baik. Ini pandangan yang pertama dan pandangan yang difatwakan. Namun di sana ada pandangan, maksud difatwakan di sini bukan difatwakan di negara kita. Difatwakan di dalam mazhab Imam Syafi'i. Itu kita kena faham istilah dia. Yang pertama, yang keduanya di sana ada pandangan sebahagian daripada ulama yang mengatakan sembahyang sunat isyraq adalah sembahyang sunat yang lain daripada sembahyang sunat duha. Iaitu pandangan Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, dan ada sebahagian daripada ulama yang sependapat dengan Imam Ghazali dalam masalah ni. Cuma atas pandangan yang mengatakan di sana ada sunat yang dinamakan sebagai sunat isyraq, maka perlu dilaksanakan sembahyang sunat isyraq tersebut ketika matahari naik segala. Sebab ada sebahagian daripada orang kita, apabila sebut nama sembahyang sunat isyraq, tiba-tiba nampak waktu masuk dah waktu isyraq, matahari terbit. Padahal baru matahari terbit, dah naik setinggi lagi. Dia bahan dah sembahyang sunat di situ. Waktu tidak dibolehkan. Kerana kita kena ingat, di sana ada 5 waktu yang dilarang oleh Rasulullah sembahyang di dalam waktu tersebut. Antaranya adalah ketika matahari naik, matahari terbit, sehingga tinggi matahari. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika istiwa. Istiwa ni betul-betul matahari duduk tengah-tengah. Matahari betul-betul duduk tengah-tengah. Kalau dia kesok dah jatuh, tu dipanggil benda gelincir. Matahari naik daripada belah naik betul-betul duduk tengah atas kepala tu dipanggil istiwa. Maka ketika istiwa tak boleh juga sembahyang, tu termasuk dalam waktu yang dilarang. Waktu istiwa, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya sekejap sahaja. Sekejap aja. Apa yang disebut di dalam kitab fiqh bahawasanya waktu istiwa adalah waqtun latif, waktu yang pendek. Tidak telus untuk sembahyang 2 rakaat di dalam waktu tersebut. Itu waktu istiwa. Sebelum daripada ni pernah tersebar dalam Facebook, WhatsApp, bahawasanya tidak boleh sembahyang sebelum daripada waktu zuhur selama 20 minit. 20 minit sebelum zuhur tak ada sembahyang dah. Sebab waktu istiwa. Itu tak betul. Tak betul. Lah sekali hak duk sebar saat itu ahli jemaah masjid juga. Berat nanang. Baik. Itu tak betul, itu salah. Waktu istiwa sekejap saja. Waktu istiwa hanya tidak sampai, dalam kitab menyebut bahawasanya tidak telus, tidak memuatkan 2 rakaat. Cuma tidak boleh sengaja kita menjatuhkan sembahyang dalam waktu tersebut. Bukan 20 minit sebelum daripada zuhur, bukan. 20 minit sebelum daripada zuhur tu masih lagi boleh sembahyang. Tu 20 minit, 15 minit lagi boleh, 10 minit pun lagi boleh. Jadi sebab waktu istiwa adalah sekejap sahaja. Cuma pengharaman waktu istiwa, hak kata tak boleh sembahyang dalam waktu istiwa, adalah selain daripada hari Jumaat. Fahamlah kalau sebut selain daripada hari Jumaat. Takkan nak bilang Selasa, Sabtu, Ahad, Isnin. Selain daripada hari Jumaat. Hari Jumaat dikecualikan. Sebab benda dikecualikan kerana ulama melihat kepada di sana ada hadis tuntutan kepada kita untuk hadir awal ke masjid, dan apabila sampai di masjid dituntut kepada kita sembahyang sunat sehingga khatib naik atas mimbar. Maka oleh kerana tuntutan begitu ada dalam hadis, maka ulama mengatakan bahawasanya dikecualikan pengharaman sembahyang pada waktu-waktu istiwa selain dikecualikan hari Jumaat. Hari Jumaat tak ada masalah. Jadi kita sampai masjid awal, kita sampai dalam pukul 12.30, kita semayang. Berhenti tak berhenti, Tok Khatib naik atas mimbar. Tak ada masalah, dibolehkan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, 2.
Yang ketiganya adalah ketika langit kelihatan kekuning-kuningan sehingga terbenam matahari. Jadi lah ke petang kita tengok, oh nampak kuning dah matahari oh. Nampak kuning dah matahari, nak terbenam dah. Maka ketika tu tak boleh dah kita sembahyang. Hukum dia adalah haram. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang. Tak boleh kita sembahyang pada waktu tersebut. Dah penghujung dia bila penghujung waktu larangan, penghujungnya apabila terbenam matahari. Apabila terbenam matahari. Sebab itulah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam bab ni kita kena faham molek supaya kita tidak melakukan perkara yang dilarang. Takut ada orang kita kata, dosa ke sembahyang? Kan sembahyang ibadat kan? Oh, dia pergi bahang kat tu. Dosa ke sembahyang? Kan sembahyang ibadat. Aku bukan curi, aku sembahyang ke? Ya memang betul mu sembahyang. Tapi mu letak tak kena pada tepat. Letak tak kena pada tepat atau salah. Macam kita kata ngaji Quran. Tak salah ngaji Quran, memang baca kalam Allah. Tapi dia bahang tengah jalan raya. Tak kena tepat. Marah kau orang lah. Bapak marah aku duduk sini, aku ngaji Quran ke sini. Ngaji Quran orang tak marah, tapi mungkin letak tak kena tepat. Apa mungkin yang tengah jalan raya orang nak lalu gimari-gimari, tidak memudarat kamu. Okey, sama juga dengan masalah sembahyang dalam waktu tahrim. Baik, berapa dah? 3. Yang keempat, selepas melaksanakan solat subuh sehingga terbit matahari. Yang kelima, selepas daripada melaksanakan sembahyang asar sehingga terbit matahari. Yang mana hak yang dua ni, hak last sekali lepas daripada sembahyang fardu subuh, lepas daripada sembahyang fardu asar. Hak ni dia berkait dengan perbuatan kita. Maksud dia, kalau kita sembahyang subuh awal, maka awallah haram kita sembahyang lepas daripada dia. Kalau kita sembahyang subuh lewatlah haram kita sembahyang lepas daripada dia. Okey, sebagai contoh, kita buat contoh dah. Katakanlah si mamak ni masuk subuh 5, kita kata tak 5.50 lah. Masuk subuh dia sembahyang subuh lalu. Pukul 6 sudah. Maka daripada pukul 6 sehingga terbit matahari haram dia sembahyang. Okey, mamak. Dahlah saat ni lain pula. Dia tak sembahyang dalam pukul 5.50 ni, tak sembahyang lagi. Dia sembahyang pukul 6.45. Oh lewat dia sembahyang. Okey. Jadi dia sembahyang 6.45 sebagai contoh. Maka daripada pukul 6, yang tak boleh kepada mamak sembahyang saat ni tu, dahlah masih lagi boleh sembahyang. Sebab ia belum sembahyang lagi subuh. Okey, kita buat contoh lain mudah. Katakanlah, dalam pukul 6 suku, depan pukul 6 suku, tiba-tiba orang telefon kata kawan masuk ICU. Ada kawan kita masuk ICU. Lepas tu kira nak buat pembedahan segera lepas tu minta pakat sembahyang ajak belaka lah. Ni kita tengok. Pakat sembahyang ajak belaka lah. Baik. Pukul 6 suku pagi dia telefon. Si A, dia sembahyang dah subuh. Maka dia tak boleh dah sembahyang ajak. Tak boleh dah sembahyang ajak. Sebab apa dia? Sebab masuk dah waktu tahrim bagimu. Waktu haram masuk dah. Dah tak boleh sembahyang ajak, tak boleh. Dah nak buat mana? Dia tak semesti sembahyang ajak dah. Tak ada tangan minta berdoa kepada Allah Ta'ala. Manakala si B tak sembahyang subuh. Dia tak sembahyang subuh. Apabila orang tepung dalam pukul 6 suku, dia tak sembahyang subuh, baru bangun. Kalau orang tak tepung, tak bangun. Dia baru bangun. Jadi kejut dia saat ni tu, segar lalu. Dia masuk bilik air, tubik daripada bilik air dalam pukul 6.30. Dia boleh nak sembahyang ajak dulu? Boleh tak nak sembahyang ajak dulu? Boleh. Sebab dia belum lagi sembahyang subuh. Dia sembahyang ajak dulu 2 rakaat, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Taala permudahkan urusan kawan dia hok masuk ICU. Kalau sekiranya dipanjangkan umur, minta Allah Ta'ala sembuhkan penyakit dia. Kalau dipendekkan umur, minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala permudahkan urusan keluar roh dia. Sebagai contoh, boleh. Baik. Boleh. Bukan doa suruh dia mati. Suruh dia. Kadang orang faham saat ni macam suruh cepat mati. Bukan. Maksudnya suruh permudahkan urusan keluar roh dia. Baik. Jadi, boleh lagi dia sembahyang sebab dia tak sembahyang subuh lagi. Okey, sama juga dengan asar. Sama juga dengan asar saat ni. Orang sembahyang awal asar, awal waktu tahrim bagi dia. Orang sembahyang lewat asar, maka lewatlah waktu tahrim bagi dia. Bila dia sembahyang dah asar, tak boleh dah dia nak sembahyang sunat lepas daripada sembahyang asar. Ini kita kena faham, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah masalah sembahyang asar ni secara mutlak
ataupun disyaratkan sembahyang asar ni dilakukan dalam waktu asal bagi sembahyang asar. Maksud dia benda, di sana kita ada sembahyang yang dikenali dengan jamak takdim. Yang mana lepas daripada kita sembahyang fardu zuhur, kita pun sembahyang fardu asar. Kita sembahyang zuhur, lepas tu kita sembahyang asar buat jamak takdim. Jadi dah masuk waktu asar bagi asar, kita buat dah sembahyang asar. Apabila kita sembahyang dah asar, adakah dah boleh dah kita nak sembahyang sunat lepas daripada tu? Ataupun masih lagi boleh? Dalam masalah ni muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, apabila orang tu sembahyang asar, tak boleh dah dia buat benda sembahyang selepas daripada sembahyang asar. Walaupun sembahyang asar itu dilakukan secara jamak takdim. Ni kita kena faham. Walaupun sembahyang asar tu dilakukan secara jamak takdim. Okey. Kita buat dua contoh. Okey, contoh yang pertama. Biasanya kalau kita pergi umrah, dah lama dah. Umrah buka dah. Kayak gini dah lama dah. Kita penerbangan travel Malaysia di Malaysia kan buka lah nak pergi umrah kayak gini. Tak tahu bila mungkin habis tahun ni atau tahun depan. Tak apa dah. Jadi kita pergi umrah. Baik, orang pergi umrah ni ada hak yang masuk Mekah dulu, ada hak yang masuk Madinah dulu. Kebiasaan masuk Madinah dulu lah. Kita duduk di Madinah lebih kurang dalam 3 hari. Lepas tu kita akan tolak pergi ke Mekah lepas daripada tu. Dan biasanya kita tolak pergi ke Mekah ni lepas daripada Zuhur. Kebiasaan begitu. Kebiasaan begitu. Biasa lepas daripada Zuhur baru kita tolak. Baik. Jadi apabila lepas daripada Zuhur kita tolak, maka sebelum daripada tolak saat itu, pagi hari itu, mutawif, pembimbing jemaah umrah, mutawif, dia akan ke bawah, dia akan bagi taklimat. Dah kira mana-mana dia bagi taklimat macam-macam lah, ada belakalah cara dianya. Biasa kalau hamba bagi taklimat di dewan makan aja, ataupun kita buat grup WhatsApp, kita ke bawah dalam grup WhatsApp. Okey, kita ke bawah ni, kayak gini lepas daripada pukul sekian-sekian waktu belakang bib doktor depan pintu apa semua sekali. Lepas tu mereka kalau boleh pakai ihram niat nanti dulu, pakai ihram saja, pakai yang ihram, niat jangan lagi. Pakai ihram dulu, pakai ihram di hotel mudah. Pakai ihram di hotel, lepas daripada tu masuk zuhur kayak gini sembahyang di masjid. Lepas sembahyang zuhur dengan tu imam, terus buat jamak lalu dengan sembahyang asar. Biasa gitulah orang suruh buat. Okey, lepas daripada buat jamak sembahyang asar, balik pergi ke hotel. Balik pergi hotel makan dulu. Lepas daripada makan tunggu di lobi sebab kita akan tolak ke Mekah. Lepas tu apabila maghribah, pakak duduk atas bah belakang lepas daripada selesai makan lepas sembahyang zuhur, lepas sembahyang asar buat jamak takdim Lepas tu kita tolak. Kita akan pergi lalu kok nama dia Bir Ali, ataupun kalau bahasa dulu dia panggil Dhul Hulaifah, Abar Ali. Tempat miqah, tempat orang ambil niat, tempat orang berniat. Baik. Sampai situ bah berhenti. Maka ahli Jumaat pakak turun. Turun pergi di masjid di Bir Ali. Baik. Kalau bagi orang hak yang telah sembahyang jamak takdim, dia tidak boleh sembahyang sunat ihram. Tak boleh. Sebab dia buat sembahyang sodah tadi. Okey, boleh faham kan? Orang hak yang dia kan di sembahyang jamak dah kan, zuhur dengan asar. Jadi apabila disapa di Bir Ali ataupun Abar Ali sani, tak boleh dah dia nak buat sembahyang sunat ihram. Dia sebelum daripada kita berihram, sunat kita sembahyang 2 rakaat. Dapat apa tak boleh? Sebab awak sembahyang asar dah. Antara tempat hak yang tidak boleh kita sembahyang adalah selepas daripada sembahyang fardu asar. Okey, tu kita kena faham. Satu. Okey, kita buat contoh yang kedua, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah, ni sebagai contoh, katakanlah ahli jemaah kita, ahli jemaah Masjid Padang Mengkuang ni, hak duduk dengan kita semua, tiba-tiba dia ada buka syarikat ke kedai ke tak kira lah di Kemamang, sebagai contoh di Kemamang. Sebagai contoh di Kemamang, kita nak contoh je ni. Baik, sebab buat contoh ni benda ni kerap berlaku. Lepas tu dia pun minta lah ahli jemaah-jemaah ni hak rapat-rapat dia, kita pergi kali kita tolong mayang ajak ke dama. Kita pergi tolong mayang ajak ke dama. Nak sembahyang ajak pukul apa? Kita nak sembahyang ajak ingat dalam pukul 3 lah. Jadi dang daripada pada kuang kalau tolak pukul 12 dang tolak pukul 12. Jadi kita sembahyang zuhur tengah-tengah jalan.
Kita sembahyang zuhur mana-mana pun, tapi pukul dia pukul 3, kita sembahyang nak bayar pasar tak boleh, nak bayar ajak pasar. Jadi kita sembahyang belum asar pukul 3 ke, pukul 4 ke, pukul 3.30 ke, kata dianya. Tiba-tiba ramai-ramai hak pergi tu dah nak sembahyang zuhur, kita sembahyang dulu zuhur. Ni kalau kita siapa awan nunggu pula Jadi kita siap dulu sembahyang zuhur, lepas tu kita buat jamak takdim lalu. Tu dia. Yang berhenti, katakanlah siapa di Paka tu dia berhenti di masjid di Paka untuk sembahyang zuhur. Lepas tu lepas sembahyang zuhur, sembahyang asar lalu buat jamak takdim. Baik. Siapa di sana di Kemaman tak boleh dah nak sembahyang ajak. Dah apa tak boleh dah sembahyang ajak? Dah kabar dah tak dikang. Antara tempat yang tidak boleh kita sembahyang adalah selepas daripada sembahyang fardu asar. Okey. Ni pernah berlaku, bukan buat contoh ni, benda pernah berlaku. Benda pernah berlaku. Jadi biasanya pondok ni, madrasah ni, kadang-kadang orang minta sembahyang ajak. Kadang-kadang dekat, kadang-kadang jauh. Kalau jauh saat ni tu kita sembahyang jamak takdim, kita dah ingat nak pergi sembahyang tujuan sembahyang ajak. Kita buat bahan jamak takdim tengah jalan dah. Sampai sana Allah paruklah kita sembahyang dah asar. Tak boleh nak buat. Tu atas pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Baik. Tapi masalah ni masih lagi berlaku khilaf di kalangan ulama. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi lima waktu ni dia diharamkan selain daripada tanah haram Mekah. Diharamkan selain daripada tanah haram Mekah. Adapun dalam tanah haram Mekah tak ada masalah, dibolehkan. Jadi maksudnya 5 waktu haram kita semayang ni dia dikecualikan daripada tanah haram Mekah. Dikecualikan tanah haram Mekah dikecualikan. Kerana di sana ada hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk Mekah, wahai anak cucu kepada Abdi Manaf, mu jangan halang kepada siapa pun yang ingin tawaf, yang ingin sembahyang pada mana-mana waktu yang dia kehendaki. Mu jangan halang. Orang nak sembahyang, orang nak tawaf pada mana-mana waktu yang dia kehendaki, mu jangan halang. Maka ulama faham daripada hadis ni bahawasanya mana-mana waktu duduk Mekah boleh kita sembahyang. Sebab Rasulullah kata begitu. Baik, jadi kalau kita duduk Mekah lepas subuh ke, lepas asar ke, tengah matahari istiwa ke, lepas daripada kita sembahyang subuh ke, lepas daripada kita sembahyang asar ke, tak ada masalah, boleh kita sembahyang sunat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ni kita kena fahamlah. Manakala tanah haram Madinah tak boleh. Ya, Madinah pun tanah haram juga. Mekah tanah haram juga. Tanah haram Mekah diharamkan oleh Nabi Ibrahim. Tanah haram Madinah diharamkan oleh Nabi Muhammad. Tetapi pengecualian yang kita kata di tanah haram Mekah, dia tidak dikecualikan di tanah haram Madinah. Itu kita kena tahu. Sebab Rasulullah yang melarang kita melakukan sembahyang dalam waktu ni, ketika itu Rasulullah duduk mana? Rasulullah duduk Madinah. Jadi tanah haram Madinah sama dengan tempat kita, bukan tanah haram, tanah halal, sama pada hukum ni. Baik. Katanya namun begitu, tidak dilarang untuk solat sekiranya terdapat sebab yang sedang berlaku. Seperti solat sunat tahiyatul masjid atau solat sunat gerhana. Tidak termasuk 2 rakaat solat sunat istikharah. Baik. Haram, okey. Dia masalah dalam 5 waktu yang kita tidak boleh sembahyang, bukan semua sembahyang tak boleh sembahyang. Bukan semua sembahyang. Di sana ada hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, man adraka rak'atan min al-'asri qabla an taghruba asy-syamsu faqad adraka al-'asra. Sesiapa yang sempat 1 rakaat daripada sembahyang asar sebelum daripada terbenam matahari, maka sesungguhnya dia sempat sembahyang asar. Jadi kalau kita faham daripada hadis itu, bermakna tinggal 1 rakaat ni seminit je lebih kurang. Jadi matahari nak tenggelam seminit lagi. Rasulullah kata kalau orang dang waktu tu, maka dia masih sempat sembahyang asar. Jadi bermakna boleh sembahyang asar dalam waktu tu. Begitu juga kata Rasulullah, wa man adraka rak'atan min as-subhi qabla an tatlu'a asy-syamsu faqad adraka as-subha. Sesiapa yang sempat 1 rakaat sebelum daripada terbit matahari, daripada sembahyang subuh, maka dia sempat sembahyang subuh.
Jadi seolah-olah kata, matahari masa nak terbit saat ni tu, boleh lagi sembahyang subuh. Tak rasakan begitu. Maka kata ulama, sebenarnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi maksud dengan larangan dalam waktu ni bukan semua jenis sembahyang. Bukan semua jenis sembahyang. Satu ketika lepas daripada sembahyang fardu asar, Rasul sembahyang sunat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang sunat. Sehingga kang isteri dia rasa pelik. Baik, kang Rasul larang kang sembahyang lepas daripada sembahyang fardu asar. Apa Rasul sembahyang? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak aku sembahyang ni adalah sembahyang sunat zuhur tadi, hak yang aku dak sedang sembahyang kerana sibuk melayani tetamu. Jadi sembahyang zuhur tadi Rasul dak sedang nak sembahyang sunat sebab ada tetamu. Rasul layan tamu dak sedang nak sembahyang sunat. Maka Rasul sembahyang sunat saat itu qada selepas daripada sembahyang fardu asar. Jadi Rasul larang sembahyang lepas daripada fardu asar, tapi Rasul sendiri sembahyang lepas daripada fardu asar. Ada satu ketika ada seorang sahabat Rasulullah lepas daripada sembahyang fardu subuh, dia sembahyang pula 2 rakaat. Maka kata Rasul, hai fulan, subuh 2 rakaat je. Dia pun kata sebenarnya 2 rakaat ni adalah 2 rakaat yang aku tidak sempat buat sebelum daripada sembahyang fardu subuh tadi. Oh, jadi Rasul tak kata benda lah. Jadi nampak macam boleh pula. Okey, maka kata ulama, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan semua sembahyang diharamkan dalam 5 waktu ni. Ada sembahyang yang diharamkan dan ada sembahyang yang dibolehkan. Oh, gitu pula. Dah sembahyang benda hak boleh, sembahyang benda tak boleh. Okey, kita nak tahu boleh ke tak? Yang pertama, kita kena tahu bahawasanya sembahyang ada sembahyang yang mempunyai waktu, ada sembahyang yang mempunyai sebab, ada sembahyang yang tidak terikat dengan waktu dan tidak terikat dengan sebab. Kita kena bincang masalah ni dulu. Kita di sana ada sembahyang yang terikat dengan waktu, dia ada waktu dia. Okey, sebagai contoh, sembahyang sunat sunat rawatib. Sembahyang sunat rawatib adalah sembahyang sunat yang terikat dengan waktu. Maksud dia terikat dengan waktu, kita boleh sembahyang sunat rawatib apabila masuk waktu zuhur. Sebelum daripada masuk waktu zuhur tidak boleh lagi kita nak sembahyang sunat qabliyah zuhur. Masuk waktu zuhur baru boleh. Habis okey, sembahyang sunat rawatib zuhur apabila masuk waktu zuhur, masuk waktu dia. Habis waktu zuhur, habis waktu dia. Okey, itu dipanggil sembahyang sunat yang mempunyai waktu. Sembahyang sunat duha, apabila tinggi matahari segala, masuk waktu dia. Habis waktu dia adalah sebelum daripada masuk waktu istiwa. Okey. Sembahyang itu dipanggil sembahyang yang mempunyai waktu. Yang keduanya adalah sembahyang yang mempunyai sebab. Di sana ada sembahyang yang terikat dengan sebab. Dia tidak ada waktu, tapi terikat dengan sebab. Ada sebab, sunat sembahyang. Tak ada sebab, dah sunat. Sembahyang yang mempunyai sebab, dia terbagi kepada 3 pula. Ada sebab awal lepas dah, ada sebab akan datang, ada sebab sedang berlaku. Okey, dah mana sebab awal lepas dah? Sebab awal lepas dah. Sebagai contoh, sebab awal lepas dah. Kita lepas daripada kita tawaf, sunat kita sembahyang sunat tawaf. Lepas daripada kita tawaf, sunat kita sembahyang sunat tawaf. Sunat tawaf ni bukan sunat yang mempunyai waktu. Dia tidak terikat dengan waktu, tapi dia terikat dengan sebab. Sebab mung tawaf, sunat mung sembahyang. Tak kira lah mung tawaf masa mana pun. Okey. Sebab saat itu telah berlaku. Maksud sebab dulu baru sembahyang. Okey, itu dipanggil dia sembahyang sunat yang sebab dia terdahulu, lepas dah. Okey, kita buat contoh lain lagi. Sembahyang sunat wudu. Lepas daripada kita berwudu, sunat kita sembahyang. Adakah terikat dengan waktu? Tak. Asal mengkata ambil wudu, tak kira masa mana pun, sunat mu sembahyang. Sembahyang sunat wudu sebab dia sebab wudu. Bila kita buat, lepas dah. Dia tak sunat kita sembahyang sebelum daripada kita berwudu. Sunat wudu bukan sembahyang sebelum daripada kita berwudu, bahkan selepas daripada kita berwudu. Itu dipanggil dia sembahyang sunat sebab dia telah terkemudian, lepas dah. Okey, kita ada pula sembahyang sunat yang sebab dia akan datang. Sebab dia akan datang, mendatang sebab dia akan datang sebab dia. Gini, contoh, sembahyang sunat ihram. Sembahyang sunat ihram dia tidak terikat dengan waktu. Sunat kita sembahyang apabila kita nak berihram. Maksudnya nak berihram, kita sembahyang dulu baru berihram. Sebab apa mu sembahyang? Sebab lagi aku nak niat.
Kayak gini aku nak berihram, aku nak niat nak buat haji, aku nak niat nak buat umrah. Kayak gini. Kita sembahyang dulu. Okey, itu dipanggil dia sembahyang sunat yang sebab dia akan datang. Sama juga sembahyang sunat istikharah. Kita minta Allah Taala buat pilihan mana yang terbaik kepada kita di antara dua pekerjaan, di antara dua perkara, antara dua orang puang ataupun antara dua orang lelaki. Kalau bab nikah, kita ni istikharah nikah je, kerja dak istikharah. Ya sebenarnya semua perkara sunat kita istikharah. Baik. Jadi sembahyang istikharah ni pilihan akan datang. Okey, pilihan akan datang. Okey, dapat orang. Jadi sebab dia akan datang. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, sebab yang sedang berlaku. Kita sembahyang sunat gerhana. Sunat gerhana adalah sunat yang sebab dia apabila berlaku gerhana. Ketika kita sembahyang, sebab dia sedang berlaku. Sebab itulah sebelum daripada berlaku gerhana dan habis gerhana, tak boleh dah kita sembahyang sunat gerhana. Tak boleh dah. Okey, itu dipanggil dia sembahyang sunat yang mempunyai sebab. Okey, berapa dah? 3. 2. Yang pertama sembahyang yang mempunyai waktu, yang kedua yang mempunyai sebab. Sebab dia terbagi pada 3 kan? Yang ketiga, sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak adalah sembahyang sunat yang tidak terikat dengan waktu dan tidak terikat dengan sebab. Katakanlah kita semua sembahyang sunat rawatib, kita buat duha, kita buat witir, kita buat tahajud, kita buat buat belaka dah. Kita nak sembahyang lagi boleh ke tak? Boleh. Dah sembahyang sunat ah. Sunat dia sunat ah. Sunat mutlak nama dia. Sunat yang tidak terikat dengan waktu dan tidak terikat dengan sebab. Baik. Okey, dalam sembahyang ni, hak yang banyak-banyak sembahyang, hak tak boleh kita sembahyang dalam 5 waktu ni 2 je tak boleh. Yang pertamanya sembahyang sunat mutlak, yang keduanya sembahyang sunat yang sebab dia akan datang. Hak ni tak boleh. Hak selain daripada 2 ni boleh belaka. Yang pertama hak tak boleh sembahyang sunat mutlak, yang keduanya adalah sembahyang sunat yang sebab dia akan datang. Sebab itulah macam kita tadi sembahyang sunat ihram tidak boleh buat dalam waktu ni. Sebab dia? Sebab sembahyang sunat ihram sebab dia akan datang. Kita sembahyang dulu baru kita ihram. Tak boleh kita buat dalam waktu ni. Sembahyang sunat hajat tak boleh buat dalam waktu ni. Sembahyang sunat istikharah tak boleh buat dalam waktu ni. Baik. Begitu juga sembahyang sunat mutlak tidak boleh kita buat dalam waktu ni. Kalau sembahyang qada boleh kita buat dalam waktu ni. Kita bangun daripada tidur, matahari nak terbenang lela. Wajib kita kena sembahyang asar dalam waktu dia. Kita bangun tidur, tengok matahari nak terbit lela dah. Tetap wajib kita kena sembahyang subuh dalam waktu tersebut. Boleh kita lakukan sembahyang qada dalam waktu tersebut. Tok bila dia mari awal masjid. Dia mari awal masjid. Tok bila kena mari awal atau kan nak mari lewat. Dah orang misalnya kata kalau maghrib pukul 7 suku, contohlah. Ni tak apa 7 suku, contoh je. Tak apa 7 suku tak? 659, tak apa pukul 7. Okey, kita tak pukul 7 dah. Maghrib pukul 7. Takkan untuk bila nak bagi pukul 7.30. Teruk lah. Baik. Jadi Tok Bila mari awal sikit. Dia mari awal dalam pukul 6.45 dia mari dah. Kadang-kadang 6.30 mari dah. Kadang-kadang pukul 6 mari dah. Ni lebih Tok Bila ni. Baik. Dia mari awal. Apabila dia mari awal, jadi dia pun masuk dalam masjid. Dia masuk dalam masjid, matahari nak terbenam lela dah. Boleh tak dia nak sembahyang sunat tahiyatul masjid? Okey, jawapan dia boleh. Sebab apa boleh? Sebab sembahyang sunat masjid adalah sembahyang sunat yang dilakukan sebab kita masuk dalam masjid. Apabila kita telah masuk dalam masjid, sebab tu sedang berlaku, maka sunat kita sembahyang sunat tahiyatul masjid walaupun matahari sedang terbenang ataupun ketika matahari nak terbit. Bila lepas daripada sembahyang subuh, katakanlah contoh dalam pukul 7 ada pula kuliah. Kuliah pagi. Lepas pada sembahyang subuh sudah awal dah, pukul 6 suku sudah dah. Tapi bunyi kata ada nak buat satu kuliah pukul 7. Jadi nak mari kemah, nak mari siap, dia mari awal lagi. Jadi tubik minum air kejap apa semua sekali. Pukul 6.50 dia masuk mula. Okey, 6.50 matahari nak terbit tau. 6.50 matahari nak terbit dia masuk saat ni dalam masjid dah siap. Boleh tak dia nak sembahyang tahiyatul masjid?
Bukan boleh gedok, bukan sunat dia sembahyang tahiyatul masjid. Dan kan waktu tu waktu matahari sedang terbit kan? Betul, waktu hari sedang terbit. Tetapi kena ingat, hak yang dilarang bukanlah sembahyang tahiyatul masjid. Bukan sembahyang sunat mutlak dan sembahyang sunat yang sebab dia akan datang. Okey, ni antara benda yang perlu kita kena faham. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu tidak dilarang untuk solat sekiranya terdapat sebab yang sedang berlaku. Seperti solat sunat tahiyatul masjid atau solat sunat gerhana. Tidak termasuk 2 rakaat solat sunat istikharah. Sunat istikharah tak boleh. Baik. Seterusnya, haram memulakan solat selepas khatib menaiki mimbar. Tengok, haram memulakan solat setelah daripada khatib naik atas mimbar. Tapi naik atas mimbar saat ni tu naik atas mimbar untuk memulakan khutbah. Kalau naik atas mimbar tu nak bagi speaker, mari awal tu khatib mari dalam pukul 10 pagi. Kita nak sembahyang tak boleh dah sebab tu khatib naik atas mimbar. Bukan gitu. Tujuan naik mimbar saat ni tu nak memulakan khutbah. Jadi tak boleh dah dia memulakan sembahyang. Apa maksud memulakan sembahyang tak boleh? Nak start sembahyang tu tak boleh. Tapi kalau tengah sembahyang tak apa. Dia sembahyang awal dah. Tapi panjang sikit sembahyang. Tiba-tiba tu khatib naik. Kita tak ada masalah sebab dia mula sembahyang sebelum daripada khatib naik. Tak boleh dia memulakan sembahyang. Baik. Haram memulakan sembahyang, haram dosa. Memulakan sembahyang setelah daripada naik khatib di atas mimbar pada hari Jumaat lah. Tapi selain daripada sembahyang tahiyah. Tapi sembahyang tahiyatul masjid dibolehkan. Sembahyang tahiyatul masjid dibolehkan bagi orang yang baru datang. Tapi kalau orang yang duduk dalam masjid dah tak boleh. Duduk dalam masjid dah tak boleh. Dia orang yang baru datang. Satu ketika Rasulullah sedang berkhutbah. Tiba-tiba ada seorang sahabat Rasulullah nama Sulaik Al-Ghatafani. Mana Sulaik Al-Ghatafani dia orang miskin, orang susah. Dia masuk dalam masjid tengah Rasulullah sedang khutbah. Maka dia duduk. Rasulullah tanya dia, Rasulullah berhenti khutbah kejap, Rasulullah tanya, "Wahai Sulaik, adakah mung buat 2 rakaat sebelum daripada mu duduk?" Kata Sulaik, "Duduk lagi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bangun. Buat 2 rakaat." Baik. Maka Sulaik pun buat 2 rakaat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila mu mari ke masjid, sedangkan tok khatib sedang berkhutbah, maka mu jangan duduk sehingga mu buat 2 rakaat dulu. Tetapi mu kena watajawaz fihima, mu kena ringkaskan 2 rakaat tu. Ringkaskan. Sembahyang tersebut adalah sembahyang tahiyatul masjid nama dia. Sembahyang tahiyatul masjid. Baik. Dalam mazhab Imam Syafi'i, sembahyang tahiyatul masjid dia dapat dengan mana-mana sembahyang. Bukan mesti kita buat sembahyang yang khusus. Dapat dengan mana-mana sembahyang. Maka sebab itulah dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan, kalau dia masuk dalam masjid ketika tok khatib sedang berkhutbah, dia niat tahiyatul masjid gabung sekali dengan sembahyang sunat qabliyah Jumaat, hukum dia adalah dibolehkan. Kalau gabung sekali dengan sembahyang sunat qabliyah Jumaat, hukum dia dibolehkan, tetapi dengan syarat kena ringkaskan. Okey, satu. Kita musim ni musim PKP baru ni, dan ada sebahagian lagi yang masih lagi berada dalam PKP. Ada sebahagian tempat saat itu dia dak sembahyang dalam masjid. Dia sembahyang di padang. Okey, satu. Dan ada setengah tempat saat itu sembahyang dalam masjid, tapi makmum melipah pas luar. Dak PKP pun apalah, makmum melipah pas luar. Dah kan kita jarakkan soft kan. Kita tak apa setengah-setengah masjid tempat kita tak apa. Dak panjang mana jarak. Ada setengah jemaah dia bahagian dia AJK masjid tu hot nebeng. Hot nebeng. 3 meter. 3 meter kanan, 3 meter kiri, 3 meter depan, 3 meter belakang. Ada kalau masjid besar pun main 3 meter, muat 30 orang setengah. Dak muat ramai main 3 meter. Baik. Lepas tu jadi terpaksa sebahagian daripada ahli jemaah berada di luar masjid. Apabila berada di luar masjid, hak yang mari lewat, ketika tu khatib dak atas mimbar dah, boleh tak dia nak sembahyang sunat 2 rakaat? Hukum dia adalah tidak dibolehkan. Sebab dia, sebab mu bukan duduk dalam masjid. Ya memang tanah masjid, tapi hak situ bukan kita, memang tanah masjid lah ke luar tu.
Tapi hak situ bukanlah tempat yang disediakan untuk sembahyang. Tempat hak yang dikhususkan untuk sembahyang itu yang dinamakan sebagai masjid. Ni kawasan hak yang dikhususkan untuk sembahyang. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, habis. Seterusnya, faslun tajibus salatu ala kulli muslim. InsyaAllah kita sambung semula perbincangan ni pada bulan akan datang kalau sekiranya dipanjangkan umur. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Lepas tu kita buka soalan sekejap kalau sekiranya ada. Kalau sekiranya ada lah. Kalau ada soalan kita buka sekejap. Kalau tak ada kita tutup terus. Baik. Ada nak tanya benda Tak ada tak ada kita berhenti ya. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم اللهم حققنا باتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.